Shalom, kita bertemu lagi dalam program Inspirasi Belia kita pada minggu ini di mana kita akan membahaskan topik pada pelajaran ke-12, apa yang kita warisi, di mana cerita ini diambil daripada cerita Alkitab 2 Raja-Raja 21, 22 dan juga 2 Tawarik 33. Di dalam buku komentari Ellen G. White, Para Nabi dan Raja bab 32. Tapi sebelum itu, sebelum kita mempelajari pelajaran kita pada minggu ini, yang bersama dengan saya di studio adalah belia daripada Gereja Kota Semerahan. Mari kita berkenalan dengan mereka terlebih dahulu. Okey, yang di sebelah kanan saya. Hai, nama saya Jonathan dan saya berasal dari Gereja Kota Semerahan. Salam kenalan. Halo semua, Shalom. Nama saya Gura Perlina Rose. Jadi saya juga merupakan AY daripada Kota Semerahan. Okey, Shalom dan hai semua. Jadi nama saya Esther dan saya berasal dari Gereja AY Kota Semerahan. Shalom, nama saya Efiona Niz Astar. Saya berasal dari Gereja SDA Pituru, Kota Belud, Sabah. Okey, jadi pada minggu ini sangat istimewa sebab kita ada belia dari Sabah yang bersama dengan kita, di mana beliau belajar di sini kan? Ya. Ya, jadi beliau beribadah di Gereja Kota Semerahan. Baiklah, dengan topik kita apa yang kita warisi, sebelum kita mempelajari pelajaran kita pada minggu ini, kita akan mulakan dengan doa pembukaan yang akan dilayangkan oleh Saudari Linda. Baik, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan syurga, terima kasih Bapa kerana Engkau telah bersama kami sehingga ke hari ini. Tuhan, Engkau berkatilah setiap daripada kami belia di sini. Berkatilah kami dengan kepandaian, kebijaksanaan dari syurga supaya kami dapat berdiskusi tentang pelajaran hari ini yang bertajuk apa yang kita warisi. Tuhan, semoga apa yang kami pelajari pada hari ini dapat menjadi inspirasi kepada kami pada masa depan. Terima kasih Tuhan kerana telah mendengar doa kami. Ampunilah segala silap dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Okey, terima kasih Saudari Linda di atas doa pembukaan tadi. Dan kita akan teruskan dengan ayat flashlight dan juga ayat kunci kita yang juga akan dikongsikan, dibacakan oleh Saudari Linda. Thank you, Gabriel. Jadi, pertama sekali saya akan membacakan ayat kunci. Jadi, ayat kunci kita berbunyi, oleh sebab itu, Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentera Raja Asyur yang menangkap Manasye dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhannya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Tuhan, nenek moyangnya. Jadi ayat kunci kita diambil dari buku 2 Tawarik 33 ayat 12 dan 13. Jadi kita beralih ke flashlight. Lahir dari seorang raja yang jahat, dikelilingi dengan pencobaan-pencobaan untuk mengikuti langkah-langkah ayahnya, dan dengan hanya sedikit penasihat yang mendorongnya pada jalan yang benar. Walaupun demikian, Yosia berlaku benar di hadapan Tuhan Israel. Mendapat amaran dengan kesalahan-kesalahan generasi-generasi yang lalu, ia memutuskan untuk melakukan yang benar. Gantinya turun ke tingkat dosa yang rendah dan kemerosotan di mana ayahnya dan kakeknya telah jatuh. Dalam buku Para Nabi dan Raja, muka surat 384. Baiklah, terima kasih Saudari Linda yang telah membacakan kita ayat flashlight dan juga ayat kunci. Dan sebelum kita pergi kepada inti cerita kita pada minggu ini, kita akan beralih kepada apa pendapat anda terlebih dahulu. Di sini ada soalan di mana Saudari Linda juga yang akan memperkongsikan pendapat beliau dengan kita dan juga para penonton kita. Pada pendapat anda, apakah kualiti yang sangat penting untuk seorang ketua? Susunkan kualiti-kualiti tersebut mengikut kepentingan. Nombor 1, sangat penting. Nombor 8, kurang penting. Di sini ada beberapa kualiti-kualiti yang dinyatakan di mana adalah keyakinan diri, berbelas kasihan, kerendahan hati, tidak mementingkan diri sendiri, tidak mudah berputus asa, kejujuran, hikmat dan pengetahuan, dan yang terakhirnya ketekunan.
Dan Saudari Linda, apakah kualiti-kualiti yang anda pilih untuk seorang ketua? Okey, jadi pada pandangan saya, setelah melihat beberapa pemimpin di dalam gereja, saya dapat tengok bahawa pemimpin-pemimpin di dalam gereja mempunyai kualiti yang paling penting, iaitu hikmat dan pengetahuan. Yang kedua ialah kerendahan hati, dan yang ketiga ialah tidak mudah berputus asa. Okey, Saudari Linda. Maksudnya kalau kita lihat di sini ketiga-tiga kualiti ini tadi adalah sangat penting, nombor 1 lah kan? Ya. Okey. Jadi 3 kualiti Saudari Linda telah pilih. Jadi mengapa Linda? Okey. Jadi mengapa? Untuk kualiti yang pertama tadi, hikmat dan pengetahuan. Jadi seorang ketua, mereka haruslah memiliki pengetahuan untuk memimpin anak-anak buah mereka. Kalau tidak mempunyai pengetahuan, mereka sendiri boleh sesat. Macam itulah. Jadi untuk yang kedua, kerendahan hati. Jadi seorang ketua, mereka mesti be humble and terbuka untuk mempelajari dan menerima kritikan daripada orang lain. Yang ketiga tadi ialah tidak mudah berputus asa. Jadi yang ini merupakan kualiti yang pentinglah untuk seorang manusia. Kalau kita jatuh, kita mesti bangun balik. Kita tidak boleh berputus asa. Walaupun kita dikritik seburuk manapun, kita mesti bangkit kerana Tuhan sentiasa beserta kita. Macam itulah. Okey, maksudnya kita mesti think positif lah kan? Ya. Sifat positif. So, soalan yang di bahagian ini juga, siapakah yang anda tahu Linda memiliki kualiti-kualiti ini dan pernah anda melihat kualiti ini digunakan? Okey. Jadi soalan ini siapakah itu? Saya boleh katakan Elder Timothy, iaitu ketua gereja SDA Kota Semarahan sendiri. Okey. Sebab setiap Sabat kami orang selalu tengok beliau memimpin gereja dengan sangat baik, dan setiap Sabat juga beliau tidak pernah rasa macam down. Beliau sangat happy dengan position di dalam gereja. Itulah. Okey, jadi maksudnya kualiti daripada Elder Timothy ini ya. menampakkan perwatakan beliau yang sentiasa ceria. Yes. Mungkin ada saatnya berduka kan, Ya. tetapi sebagai seorang ketua, beliau ingin menampakkan yang dia tetap kuat kan, supaya para umatnya yang dia bimbing, para anak buahnya, tidak merasakan sesuatu yang kekurangan kan. Ya. Sentiasa push forward lah, begitu kan. Tepat. Okey, terima kasih Saudari Linda Sama-sama. tentang apa pendapat anda ini tadi. Jadi seterusnya kita akan terus pergi kepada inti cerita kita, di mana Saudari Linda juga akan meringkaskan inti cerita kita. Dipersilakan Linda. Shalom sekali lagi. Jadi inti cerita kita diambil dari buku 2 Tawarikh 33 ayat 10 hingga 25. Jadi penonton semua boleh baca dari dalam buku 2 Tawarikh 33 kerana buku ini sangat berkaitan dengan inti cerita kita. Jadi dalam inti cerita kita boleh tengok dalam perenggan 1, 2 dan 3 ia berkaitan dengan Raja Manasye. Jadi sebelum itu inti cerita kita berkait rapat dengan 3 orang raja yang merupakan family juga, iaitu Raja Manasye, Raja Amon dan Raja Yosia. Jadi kita akan dengar sebentar nanti macam mana raja-raja ini memimpin umat mereka. Jadi pertama sekali tadi Raja Manasye. Jadi Raja Manasye ini dia merupakan raja yang melakukan apa yang tidak baik di mata Tuhan. Jadi Raja Manasye ini dia menyesatkan umat Yehuda dan juga penduduk Yerusalem. Selepas itu bila Raja Manasye ditangkap oleh panglima tentera Raja Ashur, dia rasa ingin bertaubat dan ingin kembali kepada Tuhan yang benar. Jadi dia merendahkan diri di hadapan Tuhan dan dia diampuni oleh Tuhan. Seterusnya
kita akan lihat Raja Amon, iaitu anak kepada Raja Manasye. Jadi Raja Amon ini dia menggantikan bapanya dan memerintah di Yerusalem selama 2 tahun. Jadi mula-mula Raja Amon ini juga dia melakukan apa yang Tuhan tidak suka juga, seperti menyembah berhala yang bapa dia dulu sembah. Jadi lepas itu Raja Amon ini dia dibunuh oleh orang istananya sendiri. Seterusnya kita beralih ke Raja Yosia. Anda semua boleh baca cerita Raja Yosia dengan lebih mendalam dalam buku 2 Tawarikh, karena dalam inti cerita hanya berakhir dengan Raja Yosia. Jadi Raja Yosia ini merupakan anak kepada Raja Amon dan cucu kepada Raja Manasye. Jadi Yosia ini sikap dia bertentangan dengan bapa dan datuk dia, di mana dia merupakan seorang raja yang takut akan Tuhan. Rasanya itu saja untuk inti cerita. Okey, terima kasih Saudari Linda. Poin-poin yang saya dapat fahami tadi adalah daripada pelajaran ini di mana ada 3 raja Israel dan yang memimpin Yehuda pada masa itu, di mana Raja Manasye kan? Ya. Di mana pada mulanya dia lari daripada Tuhan, melakukan segala kejahatan, tetapi semasa dia ditangkap, dia bertaubat dan dia menghindari semua berhala-berhala kan. Tapi walaupun itu yang berlaku, anak dia Raja Amon yang menggantikan dia melihat semua kejahatan bapanya yang pada mulanya, dan dia meneruskan kejahatan itu, di mana 2 kali lebih dahsyat berbanding dengan bapanya. Dan kalau kita lihat selama 2 tahun saja dia menjadi raja dan dia telah dibunuh oleh pegawai-pegawainya sendiri, oleh rakyatnya dia sendiri, dan Yosia yang menggantikan beliau. Dan pada masa inilah Yosia ini yang saya fahami menjadi raja yang sangat berlainan, sangat istimewa, di mana dia yang melakukan revolusi untuk menyembah Tuhan yang benar. Terima kasih Saudari Linda. Jadi kita akan pergi kepada bahagian kupasan soalan-soalan daripada inti cerita kita, di mana terlebih dahulu saya akan bacakan di tahukah anda, dalam satu kajian terbaru mengatakan ibu bapa memberikan pengaruh yang sangat banyak tanpa mereka sedari. Bukan hanya anak-anak mendengar kepada mereka, tetapi yang lebih penting, anak-anak memandang dengan teliti dan akan mempraktikkan apa yang mereka lihat itu dalam hidup mereka seterusnya. Sama ada anda percaya atau tidak, ibu bapa memberikan pengaruh yang sangat besar di dalam hidup anak-anak mereka. Tetapi bilakah masa di mana anda akan sendiri bertanggungjawab terhadap perhubungan anda dengan Tuhan? Jadi itu yang kita lihat, di mana pelajaran kita ini sangat berkait rapat dengan hubungan kekeluargaan, di mana ibu bapa itu parenting ini untuk mengajar anak-anak itu sangat penting. Jadi untuk soalan kita daripada pelajaran kita pada minggu ini, di sini soalan yang pertama yang akan dikongsikan oleh Saudari Esther. Dengan ringkas, terangkan apa yang dikatakan oleh ayat-ayat mengenai mereka. Gunakan ayat-ayat atau pernyataan yang digunakan di dalam ayat-ayat tersebut sahaja. Di mana di sini nyatakan 3 raja tadi, Manasye, Amon dan Yosia. Jadi apakah yang boleh kita tahu mengenai raja-raja ini dalam perkataan yang ringkas sahaja? Okey, baiklah. Jadi untuk jawapan soalan kupasan luar cerita yang pertama kita ini, jadi kita dapat lihat yang pertama adalah Raja Manasye. Ya. Agak susah mau sebut namanya, tapi bagi saya Raja Manasye ni it's like a very, kalau kita mendengar ringkasan cerita dari Linda tadi, dia memang fairy tale punya cerita. First tu dia buat jahat, and then kemudian baru dia bertaubat. Jadi maksud saya adalah, bagi saya, apabila kamu sudah kena penalti itu nanti, secara tidak langsung kamu akan bertaubat macam tu. Dia macam berkaitan dengan apa pelajaran yang kita belajar dari minggu lepas, ingat saya. Ya. So jadi itu bagi saya turning point dia
kemungkinan ada nanti dalam hidup kita. Kita boleh lihat contoh sebagai Raja Malaysia ni lah. Okey, jadi bagi yang raja yang kedua, dia adalah Raja Amon. Amon, ya. Ya, jadi Raja Amon basically adalah raja yang memang kalau kita lihat tadi apa yang Linda sudah terangkan tadi, Raja Amon tu bagaimana. Bila kita lihat semula apa yang Linda ringkaskan tadi, kita dapat lihat betapa buruknya dia memerintah kerajaannya sendiri, sampai dia memerintah hanya sampai 2 tahun saja. Ya. Ya, usually kalau kita lihat dalam cerita-cerita Bible, pemerintahan seorang raja yang bagus sangat lama. Jadi kita dapat lihat di sini bahawa Raja Amon ni dia memegang peranan dia sebagai raja ni sangat tidak sangat tidak berperi kemanusiaan lah, juga ada satu, and then dia memang tidak mengikut apa yang Tuhan Perintahkan. perintahkan. Ya. Ya. Jadi seterusnya pula adalah Raja Yosia. Jadi apabila Raja Yosia ni, apabila saya mendengar cerita juga, saya sendiri baca cerita tu tadi juga, dia basically orang yang sangat takut akan Tuhan. Apabila dia sangat takut akan Tuhan, dia takut tapi dia menghormati. Jadi seorang raja yang kamu sebagai raja, tapi apabila kamu guideline dia, macam contoh kamu adalah seorang yang manager, tapi ada juga orang atasan dia kan. Jadi apabila kamu respect orang atasan itu, dia macam kamu akan menjalankan tugas kamu sebagai manager itu sungguh baik. Tapi dalam cerita ini Raja Yosia, jadi bagi saya Raja Yosia ini apabila dia takut dengan Tuhan, dia menghormati Tuhan, dia dapat menjalankan tugasnya dengan baiklah, ikut apa yang kehendak Tuhan. Jadi itulah pendapat saya untuk kupasan dua cerita untuk soalan yang pertama kita. Okey, terima kasih dari Esther. Soalan yang pertama ini tadi berkait rapat dengan soalan yang kedua ini. Okey, saudari Esther, cerita ini kebanyakannya mengenai pilih 3, penurutan kepada Tuhan, pengaruh daripada ibu bapa atau pembimbing, akibat dosa, berkat kepada mereka yang setia, mementingkan diri sendiri dan penyembahan berhala, keberanian moral. Yang manakah yang anda lihat diperlihatkan di kalangan kebanyakan umat Tuhan pada hari ini? Boleh terangkan, saudari Esther? Baiklah, jadi terima kasih saudara Gabriel juga. Jadi untuk soalan yang kedua ini, kalau kita lihat bersama-sama pada masa kini, saya rasa penurutan kepada Tuhan, pengaruh daripada ibu bapa atau pembimbing akibat dosa. Bagi saya untuk soalan ini, kita dapat lihat bahawa banyak generasi muda kita pada zaman ini sangat mencerminkan ibu bapanya sendiri. Pendapat saya sendiri, apa yang saya lihat selama saya berkawan dengan beberapa jenis kawan yang saya dapat lihat, kamu boleh lihat macam mana situasi mereka, kenapa mereka boleh jadi macam tu. Apabila kamu lihat semula mendengar kisah mereka, berkait rapat dengan parenting mereka, bermulanya dari rumah mereka sendirilah, latar belakang keluarga lah. Yes, ya, betul. Jadi di situlah betul lah juga parenting adalah sangat penting lah sebagai ibu bapa. Seperti peribahasa katakan, kemana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi kan? Ya. Okey. Ya, jadi itu sajalah pendapat saya untuk soalan yang kedua inilah. Okey, terima kasih saudari Esther, di mana beliau telah memilih 3 tadi, penurutan kepada Tuhan, pengaruh daripada ibu bapa atau pembimbing dan juga akibat dosa. Dan kalau kita lihat di sini, kalau kita tidak menurut ajaran Tuhan, kita akan tahu akibatnya adalah dosa, dan dosa ini yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Dan kalau kita lihat daripada cerita ini juga, pendapat saya lah, pengaruh daripada ibu bapa atau pembimbing itu sangat penting dalam kehidupan, terutamanya kita yang belia inilah, semasa meningkat dewasanya kita ini,
Di mana kalau kualiti-kualiti yang baik yang ditanamkan dalam diri kita, seperti contohnya lah bangun awal pagi dan sebagainya kan, kita juga kalau ibu bapa kita menerapkan disiplin yang baik, kita akan menurutinya sampai ke hari tua kita, di mana kita akan bangun awal dan sebagainya kan. Kalau rajin ataupun dan juga bertanggung jawab. Sebab kalau kita lihat pada generasi sekarang lah, salah satu sikap yang sering kita lihat ataupun pelajari daripada kehidupan kita sebagai manusia adalah tidak hormat kepada ibu bapa. Trend ataupun gaya hidup sekarang lah, belia sekarang. Jadi kita dapat lihat bahawa kalau seseorang itu ataupun belia itu ataupun manusia itu menurut kepada Tuhan, mesti dia mempunyai perasaan menghormati yang sangat mendalam. Dan juga itu dapat kita kaitkan dengan pengaruh ibu bapa yang mengajar untuk menghormati. Sebab ibu bapa yang memainkan peranan yang sangat penting dalam keluarga. Dan juga seterusnya keturunan keluarga itu nanti dari datuk kepada bapa dan juga kepada cucu. Begitulah. Okey, terima kasih saudari Esther yang memperkongsikan pendapat beliau tadi. Seterusnya, soalan yang ketiga, di mana saudari Ona, Sumandak dari Sabah yang bersama dengan kita. Mungkin segelintir orang berfikir bahawa hukuman terhadap Manasyeh agak keterlaluan, tetapi hasil yang penting adalah pertaubatan. Bandingkan pengalaman kerohanian 3 orang raja ini dan coba lihat bagaimana Tuhan melayan kerana mereka dan bagaimana mereka bertindak balas terhadap saranan Tuhan. Bagaimana Tuhan mengambil perhatian anda apabila anda pergi jauh daripadanya. Terima kasih Saudara Gabriel. Ya. Shalom semua. Bagi pendapat saya untuk menjawab soalan yang ketiga, di sini dia ada 2 poin, di mana pertama dia minta kita bandingkan pengalaman 3 orang raja ini. Oke, secara ringkasnya, ketiga raja ini semuanya berbeza personality. Di mana yang pertama, Raja Manasyeh, dia merupakan raja yang betul-betul jauh daripada Tuhan, tapi akhirnya dia bertaubat dan kembali kepada Tuhan. Itu satu perkara yang baik. Tapi anak Raja Manasyeh, yaitu Raja Amon, dia lain daripada yang lain. Nah, dia betul-betul yang macam mana? Dia yang kita tidak boleh jangka gitu. Sampai 2 tahun aja dia punya pemerintahan. Dan yang terakhir, cucu kepada Raja Manasyeh, yaitu Raja Yosia. Di mana Raja Yosia ini dia pun lain daripada yang lain, tapi dalam erti kata yang baik. Di mana dia berbuat baik, dan kita boleh tengok balik di dalam kitab Tawarik, tapi dalam inti cerita kita minggu ini, Raja Yosia dikatakan seorang yang takut akan Tuhan, dan pemerintahan dia kita boleh tahu yang of course pemerintahan dia memang bagus lah kan. Oke, dan kita beralih kepada soalan yang kedua, di mana soalan kedua itu dalam soalan yang sama tapi ada tajuk kecil begitu. Dia meminta kita untuk tengok macam mana Tuhan memberi teguran, melayan karena mereka, dan apa tindak balas diorang. Oke, secara ringkas, untuk Raja Manasyeh, Tuhan menegur dan Manasyeh dengar dan dia bertaubat ke jalan yang benar gitu. Tapi berbeza dengan Amon, Tuhan pun menegur, tapi dia berkeras, dia ego, dan dia mau kekal dengan di jalan yang tidak salah. Yang salah. Dan akhirnya Raja Yosia, saya pasti dalam pendapat saya, Tuhan memang sangat senang tengok pemerintahan Raja Yosia.
Oke, dan dari sana kita boleh nampak tindak-tindak balas ketiga-tiga raja ini. Dan akhirnya untuk soalan yang terakhir, bagaimana Tuhan mengambil perhatian Anda apabila Anda pergi jauh daripadanya? Saya mau bawa kita semua, kawan-kawan saya dari Kota Samarahan. Saya pasti soalan ini dia macam sangat kena di hati, tapi dari sinilah kita belajar untuk menjadi lebih baik. Oke. Kalau pada pendapat saya, secara pribadi, bagaimana Tuhan ambil balik perhatian saya kalau saya sudah jauh ataupun kalau kita sudah jauh, ialah melalui orang lain. Tindakan orang lain, di mana akan ada masa-masa dalam kehidupan kita yang kita rasa kita sudah sampai di titik terendah, lowest point. Tapi akan ada orang-orang lain yang orang-orang terdekat kita, bahkan orang yang tidak seiman pun boleh saja Tuhan guna untuk menegur kita. Dan dari sanalah saya percaya yang lama-lama kita akan sadar yang kita sudah jauh. Sebab Roh Kudus sentiasa bekerja selagi kita masih terima dan betul-betul mau bertaubat. Jadi itu saja dari saya. Saya serahkan kembali kepada Saudara Gabriel. Oke, terima kasih dari Ona yang memberikan pendapat beliau yang cukup mantap untuk diperkongsikan dengan kita dan juga para penonton, di mana kita tahu cara Tuhan mengambil perhatian kita adalah apabila kita jauh daripada Dia, mungkin Dia akan memberikan hukuman yang direct ataupun straightforward, ataupun di mana ada situasi yang Tuhan memberikan kita tamparan ataupun teguran daripada orang lain seperti yang saudari Ona katakan. Jadi walau bagaimanapun Tuhan tetap mempunyai cara Dia sendiri untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Baiklah. Jadi soalan yang seterusnya, dua soalan yang terakhir yang akan dikongsikan oleh saudara Jonathan bersama dengan kita, iaitu pada pendapat anda, apakah cabaran yang paling sukar sebagai seorang raja atau pemimpin? Dan seterusnya yang berkait rapat dengan soalan ini tadi, sejauh manakah ibu bapa membentuk iman dan kesetiaan anak-anak mereka kepada Tuhan? Saudara Jonathan. Oke, terima kasih Saudara Gabriel. Jadi pada pendapat saya, bagi soalan yang pertama ini, cabaran yang paling sukar sebagai seorang raja ataupun pemimpin adalah, kalau kita tengok dari segi seorang raja lah sebagai contoh. Satu adalah kerendahan diri. Hal ini kerana kita tahu bahawa tugas sebagai seorang raja ini adalah sangat besar tanggungjawabnya. Dan mengapakah saya mengaitkan kerendahan diri dengan raja ini? Hal ini kerana adalah sekiranya seorang raja itu memiliki kuasa yang besar ataupun tanggungjawab yang besar, pada satu masa itu nanti ia akan menyebabkan dirinya terjejas, ataupun dalam erti kata lain, oleh kerana dia sudah mendapat kuasa besar tersebut, dari situ dia boleh menjadi sombong. Dan oleh kerana itu saya percaya bahawa itu merupakan salah satu cabaran lah sebagai seorang raja, di mana dia tidak dapat mengawal kesombongan yang dia ada hanya gara-gara dia memiliki kuasa yang besar terhadap dirinya. Dan sebagai seorang pemimpin pula, saya percaya cabarannya adalah banyak, tapi pada pendapat saya, salah satu daripadanya yang sangat boleh membawa kesan kepada seorang pemimpin tersebut adalah hikmat dan pengetahuan yang ada terhadap pemimpin tersebut. Sebab kita tahu bahawa seorang pemimpin ini adalah dia tidak seperti bos ataupun orang lain lah. Kita tahu bahawa pemimpin ini adalah tugasnya adalah untuk memimpin anak buahnya ke jalan yang benar. Dan mengapa saya mengaitkan perkataan hikmat dan pengetahuan ini dengan pemimpin ini adalah kerana
sekiranya dia tidak mempunyai hikmat Hikmat. ataupun pengetahuan tersebut, dia tidak akan dapat memimpin anak buahnya ke jalan yang benar. Jadi itu jawapan saya untuk soalan yang keempat tadi. Untuk soalan yang seterusnya pula, sejauh manakah ibu bapa membentuk iman dan kesetiaan anak-anak mereka kepada Tuhan? Jadi saya percaya semua ibu bapa kita di sini sudah memainkan peranan mereka dari kita kecil lagi. Jadi salah satu peranan ataupun mereka yang telah mengajar ataupun menunjukkan kepada kita adalah, saya percaya parents kita semua di sini ada mengajar kita untuk berdoa sejak dari kecil lagi. Dan seterusnya, ibu bapa kita juga membawa kita ke kelas kanak-kanak dan juga menggalakkan kita untuk mengikuti aktiviti program belia, kelas baptisa, kelas sekolah sahabat belia macam kita sekarang ini, dan juga menggalakkan kita semua bermula dari kanak-kanak untuk menyertai di dalam pelayanan di gereja juga. Sebenarnya banyak lagi ibu bapa telah membantu kita untuk membentuk iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Tapi saya percaya paling penting yang kita boleh ambil di sini adalah contoh, di mana mereka telah memberi contoh yang baik kepada kita sejak kita masih kecil lagi. Di mana paling basic adalah mereka membawa kita ke gereja untuk semayang pada hari Sabat. Dan itu saja daripada saya, Saudara Gabriel. Okey, terima kasih Thank you. Saudara Jonathan yang memberikan pendapat beliau tadi, di mana di sini beliau katakan sebagai raja ataupun pemimpin harus memiliki kualiti yang rendah hati dan juga mempunyai hikmat dan pengetahuan. Sebab tanpa kualiti ini, raja dan juga pemimpin ini sukar untuk menjalankan tanggungjawab mereka. Sebab itulah cabaran yang paling besar kalau kita mempunyai kuasa seperti raja ataupun pemimpin ini, kita akan menjadi sombong, kan? Dia sombong, jadi bongkak, lupa diri orang katakan. Dan apabila orang bawahan kita memberikan pendapat, kita akan menolak. Kita saja yang betul. Jadi di mana itu adalah kualiti yang tidak bagus, tetapi seperti yang Saudara Jonathan katakan, kerendahan hati itu sangat penting, dan juga hikmat serta pengetahuan. Dan seterusnya, di mana sejauh mana ibu bapa tadi seperti Saudara Jonathan katakan, peranan ibu bapa membentuk iman dan kesetiaan ini sangat penting. Ini adalah pusat kehidupan kita untuk kita membesar. Kalau kita lihat di sini, kan, ibu bapa yang mainkan peranan yang mengajar kita dari kecil sehingga besar. Ibu bapa lah yang penting untuk menanamkan kualiti-kualiti yang bagus dalam kehidupan kita. Kalau kita malas, itu yang ibu bapa ajarkan kepada kita, kita juga akan jadi malas pada kemudian harinya. Kalau mengajar kita menjadi seorang yang amanah, sampai tualah kita amanah. Begitu. Jadi itulah tadi pelajaran kita pada minggu ini, di mana adalah topiknya apa yang kita warisi. Dapat kita lihat berkait rapat dengan hubungan kekeluargaan, di mana ajaran ibu bapa ini yang orang yang lebih tua daripada kita sangat penting untuk membangunkan kita. Jadi saya ingin bacakan di dalam pandangan lain sebelum kita mendengar rumusan serta kesimpulan daripada Saudari Esther nanti, di mana pandangan lain di sini di dalam penulisan Ellen G. White, Kebahagiaan Sejati, muka surat 30. Kehidupan jiwa yang benar dan menggembirakan ialah dengan memperoleh Kristus di dalam hati, pengharapan kemuliaan itu. Jadi di dalam kehidupan kita ini, semasa kita meningkat dewasa ini sebagai belia, ibu bapa itu penting menjadi pusatnya untuk mengajar kita, tetapi berpaksikan kepada Tuhan ajaran yang benar. Jadi itulah tadi yang saya boleh kongsikan bersama kita semua, dan kita akan mendengar rumusan dan kesimpulan daripada Saudari Esther untuk topik kita, apa yang kita warisi
Baiklah, terima kasih kepada semua kita di sini kerana telah menjawab soalan kita tadi. Jadi untuk rumusan pelajaran kita pada hari ini adalah kamu bukan cerminan daripada ibu bapa kamu. Itu base utama dia lah. Walaupun orang selalu kata ini anak sandu kan. Ya. Tapi walaupun bagus kalau kamu rasa ibu bapa kamu tidak mengajar kamu dengan baik. Contohnya ada certain ibu bapa yang mungkin sekarang ini dia kurang bawa anak dia pergi church. Jadi kalau kamu rasa saya rasa saya kurang pergi church hari ini, maybe the next Sabat saya mau coba pergi ke church. Jadi, macam begitulah maksud saya kan. So walaupun ibu bapa kamu adalah memang pembimbing kamu, memang the one who raised you from the start dari kecil, tapi janganlah juga lupa dia punya jasa dan kebaikan mereka lah kan. Tetapi jika kamu rasa apa yang mereka membimbing itu tidak menuruti ajaran Tuhan ataupun jalan Tuhan yang berikan, seboleh-bolehnya kamu cuba untuk ikut cara Tuhan, tetapi pada masa yang sama kamu still masih menghormati mereka juga. Contohnya macam maybe di Sabat mereka tidak pergi gereja, maybe the next Sabat saya akan cuba pujuk mereka pula untuk bawa mereka ke gereja lah. Ataupun minggu ni saya rasa ibu bapa saya tidak pergi ke gereja, tapi saya sendiri pergi gereja, join activity youth ataupun sekolah Sabat. Contohlah kalau mereka pun tidak ikut ke gereja pada hari yang sama kamu pergi ke gereja itu, kamu boleh sekadar mencerita apa yang kamu buat di gereja macam tu. Secara tidak langsung mereka akan terbukalah hati mereka, dan mungkin pada satu hari nanti mereka akan terbuka juga hati mereka semula, dan bolehlah bersama-sama pergi ke gereja lah. Jadi dan satu lagi untuk summary kita pada hari ini, walaupun kita lihat tadi terdapat 3 raja kita tadi kan, memang satu generasi itu tadi, dari ke datuk sampai ke anak sampai ke cucu. Kita dapat lihat tadi Raja Manasya itu sangat very typical dalam cerita fairy tale macam itulah. Jadi dia jahat dulu, and then kemudian apabila dia sudah dapat satu penamparan yang hebat itu, baru dia bertaubat. Jadi macam yang Ona juga kata tadi, maybe akan satu hari nanti, walaupun Tuhan bukanlah secara bisikan betul-betul telinga di tepi kamu, tapi maybe dia akan membawa seseorang itu pergi menegur kamu lah, macam bawa ke jalan yang betul lah. Jadi dan seterusnya pula untuk Raja Amon, apa yang kita lihat dia memang ada dalam kehidupan kita. Memang kita tidak lihat, tapi sebenarnya ada. Kalau kamu cari betul-betul ada, maybe. Jadi basically Raja Amon ini walaupun dia agak rebellious sikit, tapi semoga apa yang kita telah mendengar tu tadi maybe Boleh menjadi pelajaran untuk kita boleh semua. menjadi pelajaran kepada kita semua untuk teladan, supaya kita terus tidak menyimpang lah, dan jangan keras hati. Walaupun ada orang tegur kamu, terimalah tegur itu, dan mungkin satu hari nanti apabila kamu tidak menerima teguran itu, akan ada orang yang menjatuhkan kamu, macam Kamu Raja sendiri Amon akan itu. susah nanti. Ya, kamu sendiri yang akan susah nanti. Jadi dan seterusnya juga untuk raja yang ketiga kita ni, Raja Yosia, dia is a perfect example for us to mengikut contoh darinya. Apabila kita melihat Raja Yosia ini, kita jadikan dia sebagai teladan. Apabila kamu menurut saja perintah Tuhan dan sangat menaatinya dan gunakan Tuhan sebagai jalan hidup kamu, nanti saya percaya dalam masa yang akan datang nanti, walaupun pada masa kini kamu susah, akan ada Sinar. sinar. Okay. Begitulah untuk Raja Yosia inilah. Jadi itu sajalah
summary kita pada hari ini. Okay. Mungkin ada rakan-rakan saya di sini ingin tambah summary mereka. Saya ada mau sedikit tambah untuk summary kita, untuk pelajaran kita pada hari ini. Okay. Jadi salah satu pengajaran yang saya percaya kita semua boleh dapat daripada pelajaran pada hari ini adalah ibu bapa merupakan tonggak dalam kehidupan kita. Tapi kita juga harus ingat sekiranya ianya membawa kita kepada jalan yang salah, kalau boleh kita berusaha untuk kembali ke jalan yang benar. Dan seburuk manapun kita manusia ini, seberapa banyak pun dosa kita ini sebagai umat manusia, saya percaya sekiranya kita betul-betul ada rasa terbuka hati untuk bertaubat, saya percaya Tuhan masih akan mengampuni segala dosa kita. Yang penting kita harus sedari kesalahan ataupun dosa yang kita telah lakukan itu. So, itu sahaja daripada saya. Okey, jadi itulah tadi rumusan kita untuk pelajaran kita, di mana secara ringkasnya tadi kita dapat lihat bahawa walaupun 3 keturunan raja yang berbeza, tetapi Raja Yosia ini walaupun sepatutnya dia mewarisi kualiti-kualiti yang tidak bagus daripada datuk ataupun bapanya yang beliau lihat di dalam kehidupan beliau, tetapi beliau berpaksikan kepada Tuhan di mana beliau ingin melakukan apa yang benar. Jadi walaupun ibu bapa adalah segalanya bagi kita, tetapi kalau ibu bapa kita melakukan kesalahan ataupun melakukan dosa, kita harus melihat kepada ajaran Tuhan dalam kehidupan kita, di mana kita harus berbalik melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih kepada belia dari Gereja Kota Samarahan yang bersama dengan kita di studio pada minggu ini. Jadi selesailah sudah pelajaran kita pada minggu ini, dan doa penutupan akan dilayangkan oleh saudari Ona. Mari kita semua tunduk kepala, saya pimpin dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga. Terima kasih atas kesempatan ini untuk berbincang sekolah sahabat belia yang bertajuk Apa yang Kita Warisi. Kami sangat bersyukur atas kesempatan ini dengan belia-belia di Gereja Kota Samarahan dan juga saudara Gabriel. Kami bersyukur karena dari perbincangan tadi, saya percaya kami semua secara pribadi dapat satu message, yaitu kami semua mau menjadi seperti Raja Yosia. Ajari kami ya Tuhan, tolong kami supaya kami terus berjalan mengikuti Engkau dalam apa juga situasi, apa saja masalah, keadaan hidup kami secara pribadi. Tolong kami supaya kami terus kuat dan terus mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami. Dan apa saja perkara yang akan kami lakukan selepas ini, kami mohon Engkau terus beserta dengan kami, melindungi kami dari segala kuasa kegelapan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah mendengar dan mengetahui apa yang kami perlukan, dan kami serahkan semua doa ini ke tangan-Mu. Terima kasih atas segalanya, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah, terima kasih di atas doa penutupan tadi daripada saudari Ona. Sampai di sini sahaja untuk kali ini, dan kita akan bertemu lagi pada minggu yang seterusnya untuk topik yang baru yang kita akan bincangkan bersama. Jadi semoga Tuhan memberkati anda semua dan Tuhan memberkati apa yang kita lakukan. Shalom. Bye. Bye.